Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk Jana Minda. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 244. Kita akan sama-sama menjawab soalan 3 hingga 4. Soalan 3, kira. A, 14 dekad 6 tahun tambah 3 dekad 8 tahun. Okay, jadi kita boleh buat bentuk lazim dahulu, yang mana kita asingkan dekad dan tahun. Cikgu dah buat awal-awal untuk menjimatkan masa. Sekarang kita cuma masukkan sahaja nilainya. Okey, 14 dekad kita tulis 14. Kemudian 6 tahun. Kemudian kita tambah 3 dekad 8 tahun. Jadi bila kita tambah, kita dapat nilainya ialah 6 tambah 8, 14, iaitu 14 tahun. Kemudian 4 tambah 3, 7 dan 1. Okey, jawapannya pada asalnya ialah 17 dekad 4 tahun. Tetapi kita perlu tahu perkaitan antara tahun dan dekad, iaitu 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okay, so kita tulis dulu 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okey, ini sangat penting. Sebab apa? Sebab kita lihat jawapan di sini 14 tahun sudah melebihi 1 dekad. Oleh yang demikian, kita perlu tolakkan 14 ni dengan 10 dan secara tidak langsung sudah menjadi 1 dekad. Jadi di rumah dekad kita tambah 1. Okey, kemudian kita buat lagi operasinya. Okey, yang atas ni cikgu tak tulis tambah. Sekejap cikgu tulis tambah sini. Okey, jadi 4 tolak sifar kita dapat 4. Kemudian 17 kita tambah 1 kita jadi 18. Maka kita dapat jawapan terakhirnya 18 dekad 4 tahun. Jadi kita boleh isikan sini 18 dekad 4 tahun. Ataupun kita boleh keluarkan jawapannya. Kita kena keluarkan jawapannya. Kita tulis semula 18 dekad kemudian 4 tahun. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan A untuk jawapannya, ya. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B, 4 minggu 5 hari tambah 2 minggu 3 hari. Okay, kita tambahkan sahaja. Jadi kita buat 4 minggu 5 hari. Kita tambah 2 minggu 3 hari. Okay, kita tambah seperti biasa. Ikut unit, maksudnya ikut rumah. Hari 5 tambah 3 dulu 8. Kemudian 4 tambah 2 7. 6, sorry. 6. Jadi jawapannya ialah 6 minggu 8 hari. Namun demikian, kita perlu ingat perkaitan antara minggu dengan hari, iaitu 1 minggu bersamaan 7 hari. Okey. Tapi jawapan yang kita dapat ialah 8 hari. Ini bermakna 8 ini kita perlu tolakkan dengan 7. Ya, tolak daripada 7. Okey, so 8 ni tolak 7. Jadi secara tak langsung kita akan tambah 1 minggu dekat sini. Okay, maka kita dapatlah jawapan terakhirnya, iaitu 8 tolak 7 kita dapat 1. Kemudian 6 tambah 1 kita dapat 7. Okey.
Jadi jawapannya ialah 7 minggu 1 hari. Okey. Ataupun kita keluarkan jawapannya, kita akan tulis 7 minggu 1 hari. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. 3 darab 12 jam. Bersamaan berapa hari dan berapa jam. Okey, jadi untuk soalan ini, kita kena buat bentuk lazim dahulu, pengiraannya dahulu. Okey, jadi kita tulis dulu. Bentuk lazim ni nanti dulu sebab cikgu nak tunjukkan pendarapan dahulu. Okey, jadi kita buat 12 darab 7. Okey, 12 darab 3. Jadi 12 darab 3, kita dapat jawapannya iaitu 3 kali 2, 6. 1 kali 3, 3. Okey, jadi kita dapat jawapannya ialah 36 jam. Okey, maka kita tengok sini 36 jam. Kalau kita tulis macam soalan sebelah, ada minggu dan hari. Jadi untuk soalan ni tanya berapa hari, berapa jam, sebenarnya ada tulis sini ialah hari kat sini. Okay. Apa maksudnya kat sini? Maksudnya 36 hari sudah melebihi 36 jam sudah melebihi 1 hari. Okey. Jadi kita tulis dulu 1 hari bersamaan 24 jam. Okay, jadi 36 ni kita akan tolak dengan 24 sebab dia dah melebihi 1 hari. Jadi kita tolak 24 kat sini. Bila tolak 24 secara automatiknya kita akan tambah 1 dekat rumah hari. Maka kita dapatlah jawapannya 6 tolak 4 kita dapat 2. Kemudian 3 tolak 2 kita dapat 1. Kemudian kita dapat 1. Jadi jawapannya ialah 1 hari 12 jam. Ataupun kita keluarkan sebenarnya kat sini, kita tulis semula jawapannya iaitu kita kena keluarkan. Kita tulis 1 hari 12 jam. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan C. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. 41 tahun bahagi 6. Bersamaan berapa tahun dan berapa bulan. Okey, so kita bahagi saja dahulu 41 dengan 6. Jadi kita buat bentuk lazim 41 kita bahagikan dengan 6. Okay, kita garis dulu. Jadi sifir yang kita nak ialah sifir 6. Berapa kali 6? 41. Jadi sifir 6 ni 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Jadi yang hampir ialah 36. Maka berapa kali 6 41 tak ada. Yang ada ialah 36. Kita tulis berapa kali 6 iaitu 6. Jadi kita tulis 6 kali 6 36. Kita tolak dapat 1 tak boleh tolak 6. Kita pinjam jadi 11. 11 tolak 6 kita dapat 5. Maka kita dapatlah jawapan kat sini iaitu 6 ni ialah 6 tahun. Okey. Okey. Cuma kat masalah kat sini ialah 5 ini ialah bakinya iaitu 5 tahun. Jadi 5 tahun ni kita takkan nak tulis bulan. Jadi 5 ni juga kita perlu bahagi 6. Tapi ini ialah 5 tahun. Maka kita perlu tukar dahulu tahun kepada bulan. Pertama sekali konsepnya yang kita perlu ingat perkaitannya iaitu 1 tahun bersamaan 12 bulan. Okey, itu kalau 1 tahun. Okey, kita lihat kat sini baki ni juga kita kena bahagi. Jadi baki ni 5 ini kita kena tukarkan kepada bulan. Jadi kita akan buat apa? Kita akan buat 5 darab 12. 5 darab 12 kita dapat 60. Okey, jadi kita akan bahagikan lagi sekali 5
60 ni, tapi ini 60 bulan Jadi ini cikgu tulis lagi sekali, ini ialah tahun. Okay, kalaulah kita bahagi 5 macam ni, 5 bahagi 6, dia jadi masalah kan. Jadi sebab itulah kita tukarkan 5 itu menjadi bulan, okey, iaitu 60. Jadi kita tulis 60 tapi 60 bulan. Okey, so 5 bahagi 60 kita dapat 5 kali 60 okey, betul. Okay, jadi sifir 6, 1 kali 6, 6. Kita tolak, selesai, kemudian sifar. Jadi kita dapat kat sini, iaitu 10 bulan. Maka kita dapatlah jawapannya, iaitu kita tulis semula, kita gabungkan dua-dua. Jadi jawapannya yang terakhir ialah 6 tahun, kemudian 10 bulan. Salah hija 6 tahun, 10 bulan. Okay, itulah dia cara-cara menjawab soalan di 6 tahun 10 bulan. Jadi kita boleh tulis kat sini 6 tahun 10 bulan. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 4. Selesaikan. 5 cm 2 mm tambah 3 mm tambah 4 cm 8 mm. Jadi kat sini ada 3 nombor yang kita akan tambah. Kita akan tulis satu persatu. Kita tulis 5 cm 2 mm, kemudian 3 mm dan satu lagi 4 cm 8 mm. Okay, kita tambah dahulu ikut unit mm. 3 tambah 2 5, 5 kita tambah 8 kita dapat 13. Jadi 4 tambah 5 9. Jadi jawapannya ialah 9 cm 13 mm. Tapi di sini jawapan nak dalam mm, maka kita perlu tukarkan 9 cm ini kepada mm. Okey. Jadi perkaitannya ialah 1 cm bersamaan 10 mm. Itu sekiranya 1 cm. Tapi kita nak tukarkan 9 cm, maka kita akan darabkan 9 dengan 10. Jadi 9 darab 10 kita dapat 90. Jadi 9 ini kita tukar, kita jadi 90 mm. Maka kita akan tambahkan dengan 13 mm. Jadi kita tambah 90 mm tambah 13 mm. Okay, jadi kita dapatlah jawapannya. Kita gali dulu. Jawapannya ialah 3 tambah sifar 3, 9 tambah 1 10. Maka jawapannya ialah 103 mm. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. 3 kg 60 gram tolak 835 gram tambah 2 kg 74 gram. Kat sini ada dua operasi ataupun operasi bergabung. Ada operasi tolak dan tambah. Kalau tolak dan tambah, kita akan gunakan operasi tolak dahulu kerana mereka di satu kumpulan yang sama. Okay, jadi kita tolak 3 kg 60 gram. Okay, so kita akan tolak 835
5 gram. Okay, sekarang macam mana kita nak tolak ikut unit? 60 nak tolak 835 agak sukar, memang tak cukup, maka kita akan pinjamkan. Jadi ini kaedah yang pertama lah yang kita boleh buat. Jadi dia akan tambah 1 kg. Cuma 1 kg ini ialah 1 kg, maka kita akan tukarkan menjadi apa? Menjadi gram. Okey. Jadi 1 kg kita tulis dulu kat sebelah. Perkaitannya 1 kg bersamaan 1000 gram. Okey, ini bermakna 1 kg tu bila dipindah dia jadi 1000 gram. Jadi kita tambah 60, kita dapat 1060. Kita boleh tolak dengan 835. Okay, ini dia kurang, dia kurang jadi 2. Okay, so kita tolak. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, 6 jadi 5, 10 tolak 5, 5, 5 tolak 3, 2, sifar tak boleh, tolak 8, pinjam jadi 10, 10 tolak 8, 2. Okay, maka kita dapat nilai kat sini iaitu 225 gram. Okay, jadi 3 ni dah jadi 2, so tulis 2. Kemudian ada satu lagi operasi tambah. Maka kita tulis tambah 2 kg 74. Okey, so kita tambah, kita dapatlah nilainya iaitu 5 tambah 4 9, 2 tambah 7 9, kemudian 2. Okey, 299 gram. Jadi kg pula 2 tambah 2, 4. Jadi jawapannya ialah 4 kg 299 gram. Tetapi soalan nak dalam gram, maka unit kg ini, 4 kg ini kita kena tukar menjadi gram. Kita lihat kat sini 1 kg bersamaan 1000 gram. Kalau 1 kg 1000. Tapi kita nak tukarkan 4 kg, jadi kita akan buat 4 darab 1000. Jadi kita dapat nilainya 4000. So cikgu alih sikit. Okay, jadi jawapannya 4000 gram. Jadi ini kita tulislah 4000 gram. Jadi kita tambahlah dengan yang sedia ada, 299 gram. Okay, so sekali lagi untuk lazimnya 4000 gram tambah 299 gram. Jadi kita tambah 9 tambah sifar 9, sifar tambah 9 pun 9, 2 dan 4. So ini ialah gram, maka inilah jawapan terakhirnya, jalan kira terakhirnya iaitu 4299 gram. Cikgu tak boleh tulis kat sini sebab ruang kecil, okey. Okey, tapi kalau takut tak faham, so tulislah takut tak ni kan. Okey. So inilah dia jawapannya. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. 7 liter 45 ml tambah ruang kosong yang kita tak tahu, kemudian tolak 2930 ml bersamaan 680 ml. Jadi untuk soalan C ni, pertama sekali kita perlu samakan unit. Kita tengok sini jawapan dalam ml, tetapi kat sini 7 liter ni ada liter Jadi kita tulis dulu soalan ni supaya kita lebih faham. So kita tulis 7 liter 45 ml
Kemudian kita tambahkan nilai yang kita tak tahu. Okey, so cikgu buat ruang kosong. Ini okey, kita tak tahu. Kemudian kita tolak dengan 2930 ml dan kita dapat jawapan dia 6 sifar 8 sifar ml. Okey, langkah yang pertama kita tukarkan dahulu liter ini kepada ml. Okey. Jadi apakah perkaitannya? Perkaitannya ialah kita tulis 1 liter. So cikgu kena tulis liter bersamaan 1000 ml. Okey, 1 liter bersamaan 1000 ml. Itu sekiranya 1 liter. Tapi kita nak tukarkan 7 liter. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan ambil 7 liter ataupun 7 darab 1000. Jadi 7 darab 1000 kita dapat jawapannya iaitu 7000. Okay, ini bermakna 7 ni kita tulis ni 7000. Okey. 7000 apa? 7000 ml. Jadi kita tambahkan dengan 45 ml. Okey. Maka kita dapatlah 7045 ml. Okey, cikgu tak boleh tunjuk ni sebab dia nombor dia mudah untuk kita tambah. So kita tulis kat sini bagi nampak lagi sekali ayatnya. Okey, maksudnya okey, ni 45 Ini 45, so sifar 7. So 7045 ml tambah, okey cikgu ambil ni semua. So kita salin dan paste. Oh. Sekejap. Sekali lagi ya, ambil semua, copy dan paste. Okey. Okey, itu ayat dia sekarang. Okey, macam mana kita nak buat? Tambah berapa, dapat apa? Jadi langkah yang pertama, kita selesaikan dahulu mana yang maklumat diberi. Maksudnya, yang ini kita tolak ni. Kita tolak dulu, baru kita tambah. Okey. Jadi kita tolak, maka kita buat bentuk lazim sikit kat sini. 7 sifar 45. 7 sifar 45. Kita tolak 293 sifar. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 5 tolak sifar 5, 4 tolak 3 1, sifar tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 10, 7 jadi 6, 10 tolak 9 dapat 1, 6 tolak 2 4. Okay, jadi ni tolak ni dapat ni, so kita salin semula. Maksudnya 7045 tambah kita tolak dulu, kita dapat 4155, jadi kita tulis ni 4115 ml tambah tak tahu ni, so kita salin. Sekejap, cikgu nak salin ni, nak salin kotak. Okey ni. Okey. Kita copy. Paste. Okay, tambah nombor ni. Jadi nilai dia ialah 6000. Kita buat sama dengan 6080. 6080 ml. Okay, jadi macam mana nak tahu nombor hujung ni? Jadi 4 contohnya 4 tambah berapa? Jawapan dia 5. Sudah pasti 4 tambah 1 Jadi macam mana nak dapat 1 ni? Kita akan buat 5 tolak 4. 5 tolak 4 dapat 1.
Jadi untuk soalan ni, nak dapat nombor dalam kotak ni, kita akan tolakkan. Okey, so satu lagi betul azim yang kita akan buat. Kita akan buat 6,000. Sini, kita dapat jawapan nanti. Okay, tak apa. 6,080 ml. Kita tolaklah dengan 4,115 ml. Jadi kita tolak, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, 8 jadi 7, 10 tolak 5, 5, 7 tolak 1, 1. Sifar tolak 1 tak boleh, pinjam jadi 10, 6 jadi 5. 10 tolak 1, 9, 5 tolak 4, 1. Maka kita dapat jawapannya iaitu 1,915 ml. Okay, cuma kat sini ada sedikit pembetulan. Cikgu minta maaf, cikgu silap sikit kat sini. 7 tolak 1 kita dapat 6. Okey. Jadi 7 tolak 1 kita dapat 6. Okey. Kemudian 10 tolak 1 9, 5 tolak 1 4. Jadi kita dapat jawapan yang terakhir kat sini iaitu 1,965 ml. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan C. Okey, cara dia cikgu dah cakap tadi. Pertama, kita tukar jadi ml semua. Bila jadi semua ml, kemudian kita selesaikan tolak. Kemudian kita buat operasi songsangan dia, kita tolak sekali lagi. Jadi inilah dia cara-caranya. Jawapannya cikgu ulang lagi sekali, 1,965 ml. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. 2 kali 24 kg 380 gram bahagi 5 bersamaan berapa G. Okey, kalau tengok kat sini soalan ni di akhirnya soalan nak dalam gram. Jadi cikgu cadangkan kita tukar awal-awal. Okey, kita tukar awal-awal 24 kg ini berapa gram untuk kita darabkan dengan 2. Okey, jadi perkaitannya ialah apa dia? Kita tulis dahulu 1 kg bersamaan berapa gram. Okay, 1 kg bersamaan 1,000 gram. Itu kalau 1 kg. Kalau 24 kg, jadi kita akan darabkan 24 darab 1,000. Okay, 24 darab 1,000, jawapannya ialah 24 juga, tapi ada 1,000 dekat belakang. So, 24,000. Okay, kita darabkan 24 dengan 1 sahaja. Macam tu, cara mudah. Okay, jadi, 24 kg ni kita tulis ni 24,000. So, kita tambahkan dengan G kat sini. Jadi, 24,000 tambah kita tulis 24,000 tambah 380. So kita dapat jawapannya sifar 8342. Okey, jadi inilah nombor yang kita kena darab 2 dahulu. Jadi kita akan darabkan 24,380 gram. Kita dah samakan unit jadi gram. Jadi kita darabkan dengan 2 dahulu. Okey, ini operasi bergabung. Kita akan buat soalan dekat depan dahulu. Kalau darab dengan bahagi, buat darab dahulu. Jadi kita darabkan. Okay, sifar kali 2, sifar. 8 kali 2, 16. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 4 kali 2, 8. Dan 2 kali 2, 4. Okay, kita dapat jawapannya iaitu 48,760 gram. Maka soalan ini akan dibahagikan pula dengan 5. Jadi kita salin semula. Kita tulis.
5 kat sini. Kemudian kita akan bahagikan dengan 48,760 gram. Okay, sekarang kita bahagikan. Sifir 5, berapa kali 5? 4 tak ada. 48 ni kita tulis kat sini. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan yang hampir 48 ialah 45, iaitu 9. Jadi tulis sini 9, tulis 45. Kemudian kita tolak, dapat 8 tolak 5, 3. Kita turunkan 7, nombor sekarang ialah 37. Okey, jadi berapa kali 5, 37? 35, iaitu 7. Tulis 7, tulis 35. Kita tolakkan, dapat 7 tolak 5, 2. Kemudian kita turunkan pula 6. Jadi nombor sekarang ialah 26. Berapa kali 5, 26? Yang hampir 25, iaitu 5. Kita tulis 25. Kemudian kita tolakkan. 6 tolak 5 dapat 1. Dan seterusnya kita turunkan sifar. Jadi 10. Berapa kali 5, 10? Iaitu 2. Jadi kita tolakkan, dapat sifar. Bila sifar, maka inilah jawapan terakhirnya, iaitu 9,752 gram. So 9,752 gram. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan D. Maka dengan itu tamatlah sudah soalan jana minda akidah pada hari ini untuk muka surat 244 bagi nombor 3 dan 4. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.